Siap dulu. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih Wan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua? Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Ini hari Jumaat 13 Ogos 2021. Pasti kita buka siaran dengan sesuatu yang sangat memberi inspirasi dan kesyahduan lah kepada kita semua pagi ini. Betul, perkataan kesyahduan lah kan yang kita nak terapkan. Inilah dia hakikatnya, walaupun frontliners kita gigih memastikan keselamatan, menyelamatkan nyawa ramai setiap hari demi hari. Tetapi bila melihat aspek pekerjaan mereka bukan sekadar untuk melaksanakan tugas saja, tetapi nilai empati, simpati itu, bayangkanlah kalau beratus kita menjaga kan, tapi details butiran nama, hari jadi mereka pun mereka ingat. Jadi kita raikan frontliners kita, terima kasih kerana menjaga kesemua pesakit COVID-19. Ya, apapun, saya Hanif Miswan dan ini adalah Sofia bersama dengan kami pada pagi ini di Malaysia hari ini. Dan kita nak kongsikan beberapa perkongsian yang sangat menarik lah hari Jumaat. Pastinya antara yang akan kami bawakan adalah berkenaan dengan perkongsian kehidupan. Saya nak kongsi sikit tentang apa yang kita bawakan di sisi frontliners tadi. Dalam setiap kepayahan, dalam kita dilanda musibah pada ketika ini, dia bergantung dan berbalik kepada diri kita sendirilah, sama ada nak tewas dengan musibah tersebut ataupun dengan sekecil-kecil gesture yang dilakukan tadi pun sebenarnya memberi impak yang sangat besar. Kalau kita tonton sampai habis video tersebut di aplikasi media sosial, perkataan terakhir yang tunjukkan ataupun diberikan oleh puan tersebut sebelum video tu dipotong adalah, boleh tak share dengan saya gambar ni? Dia nak gambar tu, video surprise tu. Betul. Kita secara realistiknya kalau kita dah menghidapi, kita tidak tahu adakah esok masih ada. Betul. Jadi momen-momen seperti ini yang mungkin disedari oleh para frontliners ini, kerana itulah yang dilakukan dan nilai kemanusiaan itu ditonjolkan dan sebagainya. Jadi kita nak menekankanlah ada pelbagai aspek bila kita menghadapi pandemik ini, juga bagi para ibu bapa, di mana mungkin sedikit sebanyak kita banyak melihat kes hari demi hari ramai yang mungkin tidak mampu untuk menyapa atau berjumpa dengan anak mereka disebabkan COVID-19, dan kita akan membawakan seorang individu yang cukup kuat orangnya untuk memberikan kita sedikit pemahaman dan kekuatan bagaimana untuk kita menerima keadaan dan juga menyantuni orang ramai yang mungkin kehilangan ahli keluarga tersayang. Ya, ini adalah fokus berkaitan dengan pada 2019 Ibu Fauziah Nawawi kehilangan anak lelakinya, dan kita akan ingin kongsikan berkenaan dengan redha selepas kehilangan. Akan kita bawakan sebentar saja lagi untuk kita kongsikanlah pada hari ini bersama-sama dengan kita berkenaan dengan mungkin sisi-sisi kebangkitan apabila kehilangan. Betul, kita kehilangan yang sangat sayang, tetapi kehidupan mesti diteruskan juga, dan itu mungkin yang akan dikongsikan juga sebentar saja lagi. Seterusnya, semalam juga antara yang menjadi perhatian pada penggemar sains ni, alam semesta ni. Betul, di seluruh dunia sebenarnya. Saya pagi tadi sempat untuk melihat antara di YouTube ini, kita paparkan kepada anda serapan meteor Perseid, ialah hujan meteor, dan malam semalam ada kemuncak bagi fenomena ini, di mana kita melihat dalam satu suasana yang gelap, kita boleh melihat paparan kesemua meteor-meteor ini melalui ruang angkasa bumi kita. Wow. Okey, ini gambar yang cantiklah dikongsikan oleh Dark Sky Malaysia. Tapi sebenarnya ada juga rakan-rakan saya yang menanti di sekitar Lembah Kelang ni, tak dapatlah gambar yang macam ni. Dia bergantung pada kawasan dan juga cahaya. Betul-betul kena gelap. Pencemaran cahaya yang berlaku tersebut. Tapi nanti kita akan kongsikan juga di meja medsos kita. Dan seterusnya akan bawakan juga berkaitan dengan sesuatu yang menarik di penghujung siaran nanti. Jadi kena tunggu. Ini berkaitan dengan pick-up line lah sekarang menjadi-jadi ni. Awak lah paling terror. Ya, apa beza awak dengan bukan. Apa beza orang yang berlari-lari anak dengan berlari-lari laju? Beza dia laju atau lambat je lah. Bukan, berlari-lari anak dia hanya inginkan peluh saja. Berlari-lari laju ingin berlari laju ke hati awak. Okey, itu nanti kita wow, duk. Gegang dulu. Berdegup jantung kan? Berdegup. Ya, itu saya tak bersedia lagi ni, Hanif. Alright, sikitlah. Sikit teaser. Okay. Dan apa pun kita banyak perkongsian, dan tentunya kita ingin memberikan anda satu update yang terkini lah berkenaan dengan angka COVID-19 terkini. Semalam dicatatkan angka tertinggi di Malaysia setakat ini, 21,688 kes baru, masya-Allah. 21,668 kes baru. Dan jumlah kes aktif juga sangat membimbangkan dengan 237,021 kes, dan semalam juga mencatatkan antara tertinggi dari sudut kes kematian baharu dengan 318 kes semalam. Jadi terus berjaga-jaga rakyat Malaysia dengan kita Alpa, kerana nombor ini semakin meningkat. Nah, berikut itu saja kita difahamkan
Abang Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin, namanya Ahmad Firdaus, sekarang dalam keadaan yang sangat kritikal, ditidurkan di ICU Hospital Serdang. Ya. Jadi kami harapkan agar kesemua rakyat Malaysia, kita semua yang menonton ini, memanjatkan doa untuk mendoakan kesembuhan yang pantas untuk abang kepada Allahyarhamah. Ya, baik. Itu harapan kami dan pastinya kami ingin hidupkan lagi pagi anda bersama dengan kita di Malaysia hari ini, dan kita nak teruskan kepada perkongsian yang pertama, iaitu mencari redha selepas kehilangan. Jemput duduk di kawasan ruang tamu kita ni sajalah, kita nak naikkan sedikit mood kan. Terima kasih Anis. Ya, silakan. Ya. Dan so, tentunya kita ingin melihat inilah, ini antara yang perkongsian yang tentunya kita perlukan untuk kita lebih cakna bagaimana untuk kita menyantuni mereka yang kehilangan atau diri kita sendiri untuk meneruskan kehidupan kita. Mari kita saksikan Mencari Redha Selepas Kehilangan. Kehilangan insan tersayang pasti membawa kesedihan dan menjadi titik hitam dalam kehidupan yang dilalui. Begitu juga bagi seniwati Fauziah Nawi ini, dia kehilangan anak sulungnya, Allahyarham Muhammad Firdaus Muhammad Hanif, atau lebih mesra dengan panggilan Pit Hanif. Pit disahkan meninggal dunia pada 27 Oktober 2019 selepas didapati lemas ketika memancing di Sungai Jelai, Pahang. Pelakon dan juga pengarah hebat kelahiran Ipoh Perak ini kerap berkongsi rasa mengenai kasih sayang antara mereka berdua di laman media sosial. Meskipun sudah hampir setahun lebih pemergian anak kesayangannya itu, ibu ini tidak pernah berhenti berdoa, malah mengajar dia untuk lebih redha menerima ketentuan Yang Maha Esa. Baik, telah pun bersedia bersama dengan kita secara dalam talian adalah Ibu Fauziah Nawi sendiri yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih kerana meluangkan masa. Kita memerlukan Ibu pagi ini. Kita ingin menyampaikan sedikit sebanyak inspirasi dan kekuatan kepada semua ibu kita difahamkannya. Ibu sendiri pun berkongsi di laman Instagram sedih melihat ibu-ibu sekarang ni tak dapat berjumpa dengan anak mereka, dan kita dalam keadaan yang sangat sukar ketika ini, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi situasi di mana mereka mungkin akan kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Mungkin ibu nak bagi sedikit kekuatan dan mungkin perkongsian bagaimana ibu menjadi kuat seperti ini. Ibu. Sebenarnya kalau nak cakap kita kuat ni memang tak kuat. Ibu tak kuat hanya kerana bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibu kuat. Tetapi apa yang menjadikan kami kuat, saya kuat, menantu saya kuat, cucu-cucu saya kuat dan adik Pit kuat, kerana kami menerimanya. Kan? Satu perkara yang dalam keluarga kami ialah kerana kami semua orang production. Jadi kami selalu berpisah. Dan kami memang tak mengganggu kalau salah seorang sedang berada di lokasi untuk berapa lama pun kita takkan ganggu. Sehinggalah dia balik ataupun kami jarang bercerita pun tentang kerja kami di rumah. Bila kami jumpa, kami bercerita tentang apa yang patut kami ceritalah. Kerja kita tak kacau. Tapi Alhamdulillah, anak-anak Pit pun, budak-budak tu selalu cakap, kita selalu rasa ayah ada lagi yang sebenarnya ayah pergi syuting, lambat balik. Dan itu mungkin yang menjadikan kami agak boleh menerima keadaan. Tapi pada saya sebagai orang kita beragama Islam, kita kena menerima qada dan qadar itu, menerima dengan hati yang lapang dan bohong kalau orang kata ibu tak sedih. Ibu memang sentiasa mengingati anak ibu, dan satu perkara yang ibu selalu pegang, cakap Ustaz, ialah doa seorang ibu itu tidak ada apa orang kata tabir, kan? Betul. Dan jadi itulah tugas seorang mak, seorang ibu. Jadi sebagai seorang mak pada Pit tu, ibu selalu cakap, ya Allah, aku bersyukur engkau pinjamkan anak aku walaupun tak sampai 43 tahun, tapi dah dapat rasa. Pit seorang anak yang sentiasa cuba menghiburkan. Dia suka bergurau. Dia bukan dia tak ada, dia
dia punya flaws tu ada. Tetapi kita bila dah tak ada macam ni, kita lupakan segala-galanya, kita hanya memikirkan tentang kebaikan dia. Dan ini yang kita terapkan pada anak-anak dia, dan isteri dia pun sangat kuat menerima keadaan tu. Dia merasakan ini adalah yang terbaik untuk dia, yang Allah telah tentukan untuk kita. Dan bila kita dapat menerima keadaan itu dengan dada yang lapang walaupun hati pedih, insya-Allah Allah itu akan memudahkan kita dalam melalui suasana ataupun musibah yang kita terima ini. Itu dan kenapa Fauzia Hanawi ni asyik menulis tentang anak dia. Ini antara salah satu terapi untuk ibu. Setuju? Kerana sebab ibu tak jumpa dia lepas raya haji, kita dah tak jumpa langsung. Kan, itu cara ibu bercerita sebab Pit suka bercerita. Dia kalau balik kerja, kalau pukul 2 pagi pun dia akan call, dia kata, "Mama boleh jumpa ke, Mama tidur ke tak?" Dia akan datang, kami akan bercerita. Dia akan bercerita tentang kerja dia, kata macam mana keadaan kerja, macam mana keadaan hidup, dia akan bercerita lah. Dan dia tolong sapu-sapu depan rumah saya. Jadi saya simpan perkara-perkara yang indah itu kan. Ya, betul. Dan dengan menulis itu saya rasa saya dapat berbual dengan dia kan. Saya bercerita dengan dia, dan ini mengurangkan rasa pedih saya dan menghilangkan kuranglah rindu tu kan. Jadi pada saya sekarang, untuk semua orang, Allah nak mengajar kita sesuatu. Sementara kita ada seseorang yang kita sayang ada di depan kita sekarang, di depan kita, sayangilah. Selalulah berkomunikasi, berbual, bercakap dengan baik-baik, kerana bila keadaan yang di mana sampainya ajal itu yang kita tak boleh lagi nak tolak, dan saat itu kita akan menyesal. Kerana kita tak akan dapat jumpa lagi. Kerana bila berpisah kerana cangkul dan tanah ni, memang kita dah tak boleh nak buat apa. Kan? Setuju. Ibu mungkin sebab saya percaya dengan penceritaan ni pun sebagai salah satu terapi lah untuk berkongsi kan. Ibu dah hampir 2 tahun, saya percaya mungkin kalau nak dipilih lah sebagai seorang ibu, naluri keibuan ni mungkin sukar nak digambarkan. Memang selalu orang cakap, tapi hanya ibu saja yang tahu kan. Perkara yang paling dirindui ibu, kalau boleh dikongsikan bersama dengan kami. Perkara yang ibu rindu ialah gurau senda dia. Dan dia seorang yang bila ibu cakap kita ada masalah, dia akan cakap, "Mama, don't worry, settle." Kan? Dia memang macam tu. Dan pada dia segala-galanya boleh akan terlerai. "Mama, don't worry." Mama cakap, "Tuhan tak tidur." Mama yang cakap, hidup kita kena percaya dan yakin Allah itu sentiasa ada. Itu Pit. Dan dia selalu akan cakap, "Mama, apa nak baca ya Mama kalau kita buat macam ni. Jadi rupanya segala-gala yang saya ajar dia, rupanya itu menjadi pegangan dia lah. Kan? Dan saya selalu risau kerana dia tak pandai mengaji, tak pandai apa. Rupanya adik dia kata, "Mama, why you worry? Abang Pit boleh ngaji." Dan in fact kawan-kawan dia selalu cakap, "Mama, don't worry, he's so special." So pada saya, Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, saya selalu risau, saya selalu pesan dekat dia, "Kau kena pandai mengaji Pit. Kalau Mama tak ada nanti macam mana kau nak ngajikan untuk Mama?" Dia selalu dia tak jawab apa, dia hanya senyum. Dan akhir sekali dia pernah cakap kat saya, "Mama, Pit pernah mimpi yang Pit boleh ngaji Quran dengan bagus. Pit senyum, tapi bila bangun Pit tahu Pit tak pandai mengaji sangat macam orang lain, Pit sedih." Jadi pada saya, Alhamdulillah, anak saya sedar benda-benda ini sangat penting dalam hidup sebagai seorang Islam lah, seorang Muslim. Dan perkara yang paling saya miss ialah bila dia musik saya, "Halo, Cik Poja, Manma." Itu cara dia panggil saya lah. Dan dia suka saya bercerita saya cerita tentang jok-jok yang saya selalu cerita. Dan saya harus mengulang banyak kali akan, "Ma, cerita jok tu, Ma, cerita jok." Dah banyak kali dengar dah, Fit. Dia suka dengar apa saya cakap. Kan? Dan dia selalu pegang apa yang saya cakap rupanya. Dan saat yang paling sedih itulah bila saya dapat tahu dia tak ada, dan semua orang kata, "Mama, don't worry, Pit is a good swimmer." Tapi saya terus cakap, "Tak.
anak aku dah tak ada, kan. Dan waktu itu saya bersyukur sebab saya tak sampai nak pingsan-pingsan ke apa ke. Tapi saya ni dah banyak sangat. Cuma satu mungkinlah kekesalan saya atau kekecewaan saya itu ialah arwah mak, arwah bapa, arwah suami meninggal semua depan saya. Kecuali Pete. Itu saja. Jadi cuma saya terima jenazahnya yang masih cantik. Saya punya susah hati kalau sebab anak saya lebih daripada 27 jam dalam air, kan. Saya membayangkan yang buruk. Tapi alhamdulillah, Allah itu sangat baik. Allah itu mengasihi Pete Muhammad Firdaus dengan baik. Dan pada semua yang kehilangan, kita dah tak boleh nak buat apa. Tetapi satu perkara yang boleh kita buat ialah mengingati mereka, menghadiahkan mereka bacaan ayat-ayat suci yang saya tahulah itu yang Ustaz saya cakap. Kan? Jadi itu saja yang membuatkan hati saya okey. Dan saya selalu kata anak aku pergi syuting, nanti dia balik. Itu je. Ibu. Tapi bukan bermakna saya tak boleh terima. Orang selalu cakap ibu kena reda. Ya, saya reda. Saya kata kalau saya tak reda, saya tak sabar, adakah anak saya hidup balik? Tak. Hanya seorang yang melalui musibah ini saja yang faham. Jadi kita yang melihat apa yang kita patut buat ialah memberi mereka sokongan. Jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan. Kita berpada-pada ya. Ibu, kita nak ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kalau boleh kita nak dengar panjang lagi penceritaan Ibu, sangat memberikan inspirasi untuk kita kekal kuat. Ibu seorang yang reda. Kita harapkan Ibu terus memberikan kekuatan kepada semua. Kita mendengar cerita Ibu ni, kita sangat berterima kasih lah. Ya, Ibu nanti kita hubungi lagi ya. Jaga diri. InsyaAllah semua jaga diri ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dia Ibu Fauzah Nawi bercerita berkenaan dengan, saya kira ini perkongsian yang sangat baiklah sebab sekarang dengan pandemik COVID-19 ramai yang tidak dapat berjumpa bersama keluarga, ibu dan bapa, adik-beradik sekalipun. Jadi mungkin perkongsian yang sangat berguna untuk kita sama hadam dan terima. Okey, kita nak berehat seketika. Betul. Selepas ini kita akan nak bercakap pula dari perspektif anak pula, bagaimana hak penjagaan dan juga psikososial bagaimana boleh dijaga. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini. Okey, terus hidupkan pagi anda bersama kami di MSI dan sekarang kita nak teruskan perkongsian. Okey, ini mungkin satu informasi yang sangat penting kepada mereka yang terkesan tapi kepada kita juga yang melihat kepada kes-kes yang berlaku. Hak penjagaan anak ni, Sofia. Hak penjagaan anak selepas kalau ibu bapanya sudah tiada disebabkan COVID-19. Bagaimana hak penjagaan jatuh kepada siapa dan bagaimana kita boleh menyantuni perkembangan mereka selepas kejadian trauma seperti itu. Kita terus bersama dengan peguam syariah kita pagi ini, Puan Nur Fatin Syakinah Kamarudin. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Hanif dan Sofia. Ya, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ya, baik. Puan, terima kasih kerana sudi bersama kami. Kita terus kepada persoalannya, Puan. Situasi COVID-19 ini, kehilangan ibu bapa, bagaimana sebenarnya kes ataupun situasi ini boleh diselesaikan berkenaan dengan hak penjagaan ini, Puan? Okey, baik. Berkenaan hak jagaan anak-anak yang menjadi yatim piatu akibat kehilangan ibu bapa ini, kita lihat dia akan mempengaruhi psikososial kanak-kanak tersebut, iaitu psikologi dan sosial dari sudut perkembangan dan juga emosi kanak-kanak tersebut. Jadi kita lihat ada beberapa langkah yang telah diambil oleh pelbagai pihak untuk membantu mereka dalam menangani keadaan ini. Okey, bila Puan bercakap berkenaan pelbagai pihak, kan ada yang mungkin merasakan secara automatiknya adalah keluarga terdekat untuk menjaga mereka, tetapi hakikat secara realistiknya mungkin keluarga terdekat itu mungkin tiada kemampuan untuk menjaga anak-anak yang ditinggalkan ini. Jadi bila terjadi perkara seperti itu, siapa yang akan masuk campur dan badan apakah yang memastikan kebajikan anak-anak ini, Puan? Okey, baik. Kebiasaannya kanak-kanak yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19 ini biasanya waris terdekat yang ambil mereka untuk hak jagaan. Namun sekiranya waris terdekat tidak dapat untuk menjaga anak tersebut atas pelbagai faktor tertentu, pihak kerajaan ataupun badan kebajikan akan mengambil anak tersebut untuk diberikan bantuan yang sewajarnya. Dan kita lihat kita lihat agensi-agensi tertentu banyak menyediakan dana sumbangan untuk membantu anak-anak tersebut survive dalam kehidupan seterusnya. Ya, Puan, okey, saya tertarik dengan agensi-agensi yang terlibat. Mungkin
Puan boleh kongsikan antara realiti yang berlaku pada ketika ini? Mungkin ada kes-kes yang telah pun diselesaikan oleh pihak-pihak berwajib atau bantuan-bantuan yang telah pun diberikan. Kalau ada sekiranya Puan? Ya, banyak. Kita ada lihat sebelum ni ada situasi anak-anak yatim yang ditinggalkan seramai lebih kurang 8 orang adik-beradik yang menjadi yatim piatu. Di sini kita lihat menteri yang terlibat. Sebagai contoh, Menteri Wanita Pembangunan dan Menteri Wanita dan Keluarga telah pun memberikan sumbangan dari sudut pendidikan melalui Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberikan dana dari sudut pembelajaran anak-anak tersebut. Dan juga kita lihat lembaga zakat telah pun memberikan sumbangan untuk memastikan tempat tinggal anak-anak tersebut terjaga. Baik. Baik Puan, selain kita cakap berkenaan tempat mereka untuk dijaga kebajikan pelajaran dan sebagainya, secara realistik juga kita kena memikirkan impak tragedi seperti ini terhadap keadaan mental, psikososial mereka. Jadi dalam keadaan seperti ini, sekiranya anak itu dibawa ke keluarga baru, mungkin badan kebajikan yang menjaga mereka, bagaimana kita nak menjaga psikologi dan perasaan mereka sedangkan mereka masih dalam keadaan terkejut? Mungkin Puan nak kongsikan. Benar. Banyak kanak-kanak yang kadang-kadang diorang tak tahu pun apa yang berlaku dekat diri diorang. Keadaan ni sangat menimbulkan trauma lah. Emosi mereka pun mungkin terjejas kesihatan mental mereka. Jadi kita ada menyediakan counselling untuk kanak-kanak tersebut dapat menangani emosi mereka dan juga kita boleh mengembalikan semangat mereka untuk mereka lebih kembali cemerlang menjalani kehidupan seterusnya. Ya, Puan, dari sudut emosi ni kan, ialah bila kita bercerita mengenai teori memang segalanya adalah Puan. Sekiranya kita berdepan dengan situasi ni, apa yang perlu kita lakukan? Perkara pertama, mungkin apa perbualan yang boleh kita kongsikan bersama dengan anak-anak ini sebenarnya dalam memberitahu realiti, tapi kita tak naklah sembunyikan realiti itu kepada mereka juga. Tapi kita nak support mereka juga. Apa sebenarnya yang boleh kita lakukan Puan yang terbaiknya? Betul. Saya percaya ada pihak-pihak yang akan dilantik untuk berhubung dengan kanak-kanak tersebut untuk memaklumkan kepada mereka secara tidak mengejutlah agar mereka boleh terima apa yang berlaku dan memberikan suntikan semangat kepada mereka untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita juga lihat ada talian bantuan yang diberikan oleh kerajaan, antara lain talian kasih di 15999 untuk mereka berhubung dan meluahkan perasaan yang mereka lalui, dan juga ada individu-individu yang terlibat untuk berhubung secara dekat dan direct kepada anak-anak tersebut untuk mereka berasa tidak terbiar dan terpinggir dalam kehidupan mereka. Saya percaya perjalanan untuk membangkitkan anak-anak ini dari segi emosi dan juga untuk mereka meneruskan kehidupan adalah sesuatu yang agak sukar untuk diimbangi. Jadi satu mungkin pesanan untuk semualah bagi para ibu bapa ataupun para dewasa yang melihat anak-anak ini yang terkesan, apa yang boleh kita lakukan langkah pertamanya untuk kita menjaga kelangsungan mereka? Okey, saya percaya sebagai warga Malaysia yang bertanggungjawab, kita seharusnya mengambil tahu. Yang paling penting, sekiranya kejadian ini berlaku di sekeliling kita, sebagai contoh jiran kita. Betul. Maka kita perlu ambil tahu siapa yang ditinggalkan, tanggungan yang ditinggalkan oleh mereka yang meninggal itu, dan kita hulurkan bantuan dan salurkan maklumat kepada pihak yang terlibat agar mereka dapat mengambil tindakan yang sewajarnya kepada anak-anak tersebut. Selain itu, kita boleh memberi bantuan dari sudut keuangan dan juga kita pastikan mereka tidaklah terus terbiar begitu saja. Dan juga makanan mereka, tempat tinggal. Betul. Baik Puan, terima kasih banyak-banyak. Saya setuju, yang penting kita ambil tahu dahulu kan. Terima kasih banyak Puan. Kerana sudi bersama kami. Ya, jaga diri ya. Jadi ayolah kita sama-sama ambil peranan untuk menjaga sama sendiri, bukan sekadar dalam keluarga kita saja, tetapi di sebalik pintu pagar rumah kita, apa yang sedang berlaku bagi anak-anak ini perlu kita ambil tahu juga. Ya, baik. Betul. Okey, kita berehat seketika. Selepas ini banyak lagi perkongsian menarik, antaranya berkaitan dengan meteor ni yang akan kami kongsikan. Saya pun tak berapa cakna sangat. Mungkin Sofia antara yang hebat dalam perkara ini. Tidak. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, teruskan hidupkan pagi anda bersama kami di MSI.
Baik, terus hidupkan pagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Sekarang kita nak kongsikan ini berkaitan dengan wakaf pam air di bumi Kemboja. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu perkongsian ini. Mereka minum air hujan dan air sungai yang keruh untuk hidup. Menyumbanglah kepada kempen infak pam air Kemboja Pertubuhan Ad-Diniyah untuk membina 10,000 unit pam air bagi minoriti umat Islam di Kemboja. Sekarang, insya-Allah, pahala mengalir tanpa henti selagi mana air bersih mengalir dari pam yang anda sumbangkan itu. Ya, baik, pastinya sekarang ini antara perkara yang kita lakukan adalah berkaitan dengan kerja-kerja sedekah dan amalan ini. Untuk itu, saya tak nak buang masa, kita ingin bersama dengan Ustaz Zamri Mantop, iaitu Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah bersama kita pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Hanif. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ustaz sihat? Alhamdulillah, mantap, sihat. Ya, beres-beres Ustaz. Ustaz, mungkin yang pertamanya kita nak kongsikan dulu berkaitan dengan latar belakang. Apa itu sukarelawan? Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ni Ustaz. Ya, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ini sebuah badan NGO lah yang telah ditubuhkan semenjak 1985 lagi. Ya. Telah membuat aktiviti kemasyarakatan, kebajikan seperti infak solar, infak tandas, infak basikal. Khususnya negeri-negeri Nusantara di Myanmar, di Indonesia, di Kemboja, di Thailand, ya. Tak kurang juga di Bangladesh. Dan pada kali ini insya-Allah kita akan nak fokus kepada apa yang disebut projek infak pam air Kemboja yang kita target sekitar 9,000 unit. Ya. Pam air yang telah diinfakkan sebenarnya, tapi kali ini kita akan kongsikan nanti lepas ni berapakah jumlah yang target. Sebab lepas kita telah dapat membina 9,000 unit pam air di Kemboja semenjak 2020. Ya, Ustaz mungkin sebab sekarang sedang mencari dana kan. Mungkin boleh kongsikan setakat ini berapa jumlah dana yang ada dan berapa lagi dana yang diperlukan dalam projek infak pam air Kemboja ini? Ya. Kalau yang lepas seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita ada berjaya mengumpulkan 9,000 unit pam air. Dan pada tahun ni kita akan target lebih sedikit, iaitu 10,000 unit pam air. Kos dia menelan belanja sekitar 17 juta sebenarnya. Wow. Dan kita baru berjaya mengumpulkan RM564,308.14. Ya. Bermakna ada sebanyak lebih kurang 16 juta lagi. 16 juta 35,691 ringgit 86 sen. Dan saya yakin mungkin ni ramai yang terkesan kerana pandemik COVID-19. Kita tahu M40 pun dah jatuh, B40. Tapi saya yakin masyarakat Malaysia terkenal dengan dermawan dan sangat empati yang tinggi kepada mereka yang susah ini. Kerana kita tahu di Kemboja ini umat Islam minoriti di sana. Dan fasilitis yang asas pun mereka masih lagi kurang seperti air itu sendiri. Ustaz, tadi difahamkan sasarannya adalah 10,000 pam air kan? Ya, 10,000 unit. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan perincian berkaitan dengan kos yang diperlukan ini Ustaz? Baik. Bila sebut juta-juta ni mungkin ramai yang seram sikit lah. Betul. Sebenarnya kalau satu unit pam air ni kita sekitar RM1,700 sahaja. Jadi kita boleh berkongsi pun sebenarnya satu unit pam air itu dengan 10 penama. Kenapa orang kata tak 11 ke 20 ke? Sebenarnya kalau kita nak buat proses infak ni, kita akan letakkan nama dekat plat nama. Supaya orang yakin yang bahawa pam air dia sampai. Jadinya kalau 10 nama dekat plat ataupun papan nama tu, jadi kita akan nampak jelas nama tersebut dan penyumbang rasa ataupun pewakaf rasa puas hati. Tapi kalau sampai 20 mungkin kecil sikit. Bermakna kalau kita bahagikan 10 penama tu, sekitar satu unit pam untuk infak ni lebih kurang RM170 sahaja. Ya. Sangat menariklah. Maksudnya ada juga objektif yang ingin dikongsikan. Ustaz, mungkin di hari yang Jumaat yang mulia ini, Ustaz boleh kongsikan juga berkaitan dengan kelebihan dan hikmah infak, terutamanya kepada mereka yang berminat untuk bersama-sama dengan Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah ni Ustaz. Baik, saya sebenarnya sendiri, Hanif, pernah pergi ke Kemboja. Mereka ni memang penduduk Islam yang minoriti. Kita tahu minoriti Muslim pada negara yang bukan Islam sangat selalu didiskriminasi. Ya, kadang-kadang nak ibadah pun susah, fasilitis pun susah. Mereka ni menggunakan air sungai. Air sungai mereka tahap orang kata air teh lah. Sangat keruh. Dan ada budak yang kadang-kadang kami tengok mandi di situ. Akhirnya naik tu rambut pun jadi keras dan warna seperti warna sungai.
Ya. Jadi saya rasa benda asas ini sangat penting untuk kita bantu mereka. Saya teringat kepada sabda Nabi SAW ketika mana seorang sahabat bernama Sa'ad bin Ubadah. Dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah afdalus sedekah? Iaitu apakah afdal, yang paling afdal sedekah? Nabi menyebut infak air ataupun sedekah air. Ya, maka ketika itu kita tahu air adalah sumber kehidupan. Macam kita lah, kalau Tuan Hanif tak ada api ataupun tak ada air, Tuan Hanif pilih yang mana? Air dulu. Air, sebab benda ni asas, makan, minum, mandi, kan, buang air, solat. Jadi kalau tuan-tuan pada hari Jumaat yang mulia ni boleh menyumbangkan saluran kepada print screen yang tuan-tuan boleh saksikan dekat skrin yang terpapar ni, print screen cepat-cepat, boleh laksanakan dan realisasikan hasrat tersebut di www.infakpumairkemboja.com. Ya, di situ ada internet banking yang berkenaan untuk terus kita menyumbang, berinfak. Dan kalau nak minta talian ataupun pendetilan yang lebih, boleh hubungi juga di PIC Personal In Charge kami, Ustazah Solihah, di talian 011-1099-6699 ataupun Ustazah Hazwani di 0115566972. Boleh print screen dan ambil gambar lah kat TV tu tadi. Ya, betul. Dan nanti boleh juga saksikan kembali di Facebook Malaysia TV3 kerana ada rakamannya juga akan kami sertakan. Ustaz, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih kembali Hanif. Jaga diri ya Ustaz ya. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Zamri Mantop, Duta Pertubuhan Sukarelawan Ad-Diniyah bersama dengan kita. Okey, bercerita mengenai meja medsos, saya ingin berjalan daripada meja ini ke meja sana bersama dengan Sofia. Jom ikut saya. Ya. Hanif Miswan. Sebab kita nak kongsikan perkara apa ni, Sofia? Jurayan Meteor Perseids. Ini nampak tak sebutan dia kena Perseids. Perseids. Jadi di mana kita melihat ini adalah acara tahunan sebenarnya. Jadi semalam adalah acara kemuncak di mana kalau kita duduk di tempat yang memang gelap, kata suasana malam tu memang lagi cerah. Lagi kita nampak jurayan meteor. Anda pernah melihat situasi seperti ini? Pernah? Tak pernah. Tak pernah Tak pernah. Saya hanya lihat jurayan-jurayan cinta yang turun saja. Jurayan cinta. Okey, itu nanti. Bagi yang nak tengok jurayan meteor, jom kita saksikan. Okey, sebenarnya kita nak bersama dengan Emma Zulaiha Zulkifli, iaitu pengarah Dakskar Malaysia yang berkongsi berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi Emma. Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Ya, apa khabar? Tak tidur ke semalam? Alhamdulillah, beginilah kami. Bila dah mencerap langit malam tu macam siang tu macam malam. Wah, tak tidur malam. Awal bagi pick up line ni Emma. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami apa sebenarnya jurayan Meteor Perseids ini yang berlaku pada tengah malam tadi. Jadi malam tadi apa yang berlaku adalah kemuncak Meteor Perseids. Kemuncak musim meteor ya. Meteor ni panggil Meteor Perseids lah. Apa yang berlaku pada satu malam, kita boleh nampak waktu kemuncak satu jam tu boleh nampak 100 meteor. Okay? Wow. Dijangkakan lah. Jadi kami dapat rakam beberapa meteor yang masuk dalam kamera. So kami akan letak kamera di keliling tau. Dan meteor ni boleh dilihat dari seluruh Malaysia. Actually boleh nampak dari seluruh kawasan yang mengalami waktu malam. Jadi kemuncak dia bermula pada jam 12 sehingga pada jam 4 pagi. Dan dia bermula pada jam 12. Jadi kemuncak betul-betul dia jam 2-3 pagi. Jadi siapa yang nak tengok tu memang kena tunggu pagi tu boleh nampak banyak di ruang angkasa, di ruang langit kita ni. Tapi ini bukan satu situasi atau fenomena yang perlu kita risaukan, yang perkara biasa kan? Perkara biasalah. Kalau nak tahu kan, kita dalam 1 tahun ni kita mempunyai lebih 10 musim meteor. So ini adalah salah satu daripada musim meteor yang besar. Dan kita ada lagi musim meteor yang lagi besar, iaitu musim meteor Geminids pada bulan Disember. Tapi untuk tahun ini pada musim meteor tu ada bulan penuh, maka kenampakan meteor tu kurang lah. Sebab tu dah kami mewawarkan tentang musim Meteor Perseids ni. Ya, saya percaya ini mungkin menjadi satu keterujaan kepada mereka yang meminati berkaitan dengan alam semesta ini, berkaitan dengan meteor dan sebagainya. Emma pun memang sangat teruja lah, tapi bagi saya secara peribadi, saya lihat gambar tu memang sangat cantik. Kita boleh lihat dengan mata kasar ke Emma? Ke hanya boleh diambil dengan kamera saja?
Boleh, memang boleh tengok mata kasar. Actually dengan mata kasar lagi nampak lagi cerah. Oh. Dan kami ada rakaman. Ni rakaman yang kami nampak menggunakan kamera malam tadi. Tak sengaja kami sedang main-main ambil video kan. Tiba-tiba nampak masuk. Jadi memang acara kemuncak semalam saja ke malam ni boleh tengok juga? Kemuncak untuk Persis ni dia hanya dalam jangka masa yang pendek. Dia tak macam Gemini. Jadi dia boleh nampak pada satu malam saja. Okey, dah terlepas ni, dah terlepas Tapi tak apa, boleh tengok kat Facebook kan? Boleh. Facebook Dark Sky. Betul, di Facebook dan YouTube Dark Sky Malaysia dan juga Facebook Carnival Science Sabah. Okey. Ya, Aiman, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Okey, jangan lupa dapatkan rehat ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Dia bayangkan satu malam tu kita menonton juraian meteor agak romantik juga kan? Romantik Ya. Selepas ni kita akan lebih beromantika di Malaysia hari ini kerana kami akan bawakan ini sekumpulan remaja yang dia kerjanya buat pick up line je sama sendiri. Wow. Jika anda nak belajar pick up line, jangan mana teruskan bersama kita di Malaysia hari ini. Hai, nama awak Hanani ke? Sebab, Nani? Cantiknya awak. Awak Dayak ke? Sebab saya tak berdaya tanpa awak. Awak Lisa ke? Sebab saya akan perfectly sayang awak. Nama awak Farah ke? Because I don't want to be far away from you. Hello? Nama awak Ati ke? Oh, patutlah sampai hati awak tinggalkan saya. Sabar penuh. Sabar penuh. Awak boleh tolong saya tak? Tolong apa? Tolong cakap terima kasih kat mak ayah awak. Kenapa Sebab mereka wujud ada lelaki seperti awak kat dunia ni. Ini emas apa Emas apa Emas apa? Emas ni bukan emas Olimpik kan? Bukan. Sebab emas Olimpik dia orang menang tapi emas ni untuk saya. Alah geramnya. Rasa kita dah boleh join Mengah Holdings ke? Tapi kena mengah-mengah dulu lah bersama dengan mereka. Lah. Dan itu antara sensasi di media sosial pada ketika ini. Mengah Holdings mereka namakan dan kami akan bawakan ke semua anggota Mengah Holdings bersama kita dalam Ketujuh mereka. Silakan, terus itu dia. Bersama mereka. Apa khabar? Okey, siapa kepala ni? Semua kepala. Semua kepala. Ekor tak ada semua full body. Okey, kita nak perkenalkan Muhammad Luqmanul Hakim. Yang mana satu Luqmanul Hakim? Saya. Okey, Syah Aiman. Saya. Yang bawah. Wan Muhammad Akasha. Ya saya. Ni ambil attendance ke? Betul. Okey. Muhammad Nur Iqmal Azmi. Saya cikgu. Okey, betul. Muhammad Ahmad Adin Hussein. Saya. Datang, betul. Fatul Khalid. Ya saya. Tak pergi tandas ya. Dan Muhammad Syami. Ada cikgu. Okey, mantap semuanya, mantap. Okey, jadi soalan pertama, macam mana anda bertujuh boleh menjadi satu geng kawan-kawan ni memang saling bagi pick up line kat masing-masing ke macam mana? So asalnya kami join program orientasi dekat UiTM Shah Alam. Lepas tu kami kawan daripada situ, kami duduk-duduk kat college tu, start daripada situ lah kami start jadi kawan. Lepas tu sudahnya berkepala semua jadi kepala. Itu dia. Kenapa Mengah Holdings? Second Lemon. Kenapa Mengah Holdings sebab kalau selalu kita tengok drama TV3, ada satu karakter Datuk Muzaffar Kamal selalu bawa nama Mengah Holding kalau pernah dengar lah. Anak papa kan. Tapi nama Luqmanul Hakim tadi tu which is kita punya founder, nama bapaknya Muzaffar Kamal. Jadi kami mula-mula bawa nama Mengah Holdings and then kami join beberapa competition PUBG, kami join program quiz dan sebagainya. And then alhamdulillah semuanya terciduk dan kami memang mengah lah nak menang. Jadi kami tukarlah dari Megah kepada Mengah Holdings. Okey, jadi kalian pernah tak terfikir akan menjadi viral di TikTok ya? Ya. Disebabkan pick up line ni? Sebenarnya kami lah mulakan video TikTok ni tak pernah terfikir pun sebab saya lah pakai akaun saya, kita rekod saja-saja nak bagi positive vibes pada semua. And then tiba-tiba satu malam tu tiba-tiba dah blow up. Tiba-tiba saudara Syami cakap dia jadi macam 100k dah orang tengok ni, 200k dah. Macam alamak apa benda pula ni kita orang buat. Muka masing-masing tak good looking tapi
Mungkin tiba-tiba je meletup. So macam kita bila orang dah macam bagi tanggungjawab, kita panggil tanggungjawab lah. Bila orang cakap nak positive vibes tu dan kita bagi lagi. Wow. Tanggungjawab ya. Tapi saya bengangnya tadi sebab bila macam Akasha cakap saudara Syahmi, semua macam apa hal nak saudarakan aku pula ni kan. Relax Akasha, tahu masuk TV. Kita kena formal lah sikit event orang. Okay, Ala-Ala dah masuk TV ni. Ala-Ala dah masuk TV, anda bertujuh dekat sini. Kita nak buat battle lah. Battle pick up line. Secara langsung. Secara langsung. Yang kata sebenarnya recorded kan. Ni tak rehearsal tak ada ni. Tak payah rehearsal, ni secara langsung. Tak ada ni. Apa dia? Apa? Tak Ni ada time je. rehearsal tadi tak ada pula cakap nak kena battle-battle. Biasalah. Biasalah. So kita baca satu-satu. Kita start dengan Akasha dulu. Okey. Ya. Pick up line, sebiji. Okey. Nama awak Sofia Ya, saya. Ya, betul sebab kita ada 3 akronim lah sebelum nak pergi Sofia ni. Sobonanya lah. Okey. Tapi fikirkan awak jom nikah. Wow. Walaupun lambat nanti tapi sampai. Mantap. Iqmal. Nasib baik Saya buat ke akak Sofia lah Saya bagi pantun lah kak. Okay. Alright. 2, 3 batang kayu. Hai Kak Sofia, I love you. Oh my God. Jangan love you. Habis yang aku rasa nak tengok je. Luqmanul, Hakim. Tolong seorang bagi ke Abang Hanif. Okey, boleh saya Cuba bagi Abang abang Hanif pula. Segan lah kat sini. So nama abang saya bagilah sebab dia suruh saya kan. Kita patut potong kan betul lah. So nama abang Abang Hanif ke? Betul. Sebab ni for sure buaya yang menyakiti banyak perempuan ni. Ayo. Kalau biar yang jaga Lain kau ni bagi fakta ke apa ni? Mesti ingat nak sweet-sweet kan? Tak ada. Tak boleh. Baik. Okey. Terbaiklah. Patut kali. Go. Saya. Ya. Nama awak Hanif ke? Sebab ni saya far away daripada awak ni. Jadi. Sampai. Tak boleh dekat-dekat. Jangan ada edit. Okey, kita pergi kepada lumrah pula yang normal kepada perempuan pula. Jangan pada lelaki lah, seram lah. Amar Radin. Amar. Okey. Apa beza awak dengan Malaysia hari ini? Apa beza saya? Malaysia hari ini memberitahu perkembangan Malaysia. Tapi awak memberitahu perkembangan masa depan kita. Amar Radin ni. Mantap. Kalau tengok muka memang tak kena lah dengan pick up line awak ni. Debar lah akak kat sini, okey? Awak ni Amar Radin. Awak setakat ni Amar Radin menang. Setakat ni. Syami. Okey, saya. Okay, nama awak Aimi ke? Salah. Salah tak apa. Sebab I miss you. Tapi skandal, I miss you more. Mantap. Kalau nama saya Aini, jadi. Okey, last kali Syah Aiman. Okey Kak, saya nak tanya apa persamaan MHI dengan matahari? Dua-dua menceriakan. Dua-dua saya mulakan di pagi hari. Oh, ni awak try MHI. Oh, okey. Mantap. Boleh kata semua memang berbakat secara langsung lah. Saya berdebar lah sini ni. Lama tak kena pick up line. Awak tak ada apa nak balas kat dia orang? Tak ada. Saya kalah. Buaya ya. Satulah Kak, kalau boleh Kak, akak ke abang satu lah. Silakan. Nanti bagi saya seminit, tapi sebelum tu mungkin awak boleh kongsikan macam apa impact yang orang kongsikan balik komen-komen kepada social media kalian bila ada video-video yang mencuit hati sebegini di kala pandemik ni pula. Amal, silakan. Okey, untuk yang komen-komen tu mostly komen dia memang positif lah sebab kalau ikutkan kami ni time duduk kat college tu baru buat konten. So segala konten kami berada di college. Macam tu kan. So kalau memang ramai yang komen rindunya kenangan masa belajar, rindunya nak bersama dengan mereka lagi. So daripada komen-komen tu memang kami lagi bersemangat lah nak buat konten-konten macam ni kan. And memang lagi ramai lah lagi suka yang video pick up line ni. Jadi kalian semua kat rumah ke kat kampus ke macam mana sekarang ni? Kat rumah ya?
untuk sebab Saya je dekat kampus. kat rumah. Saya je kat kampus. Ikmal kat kampus. Dia. Okey, saya nak tanya lagi satu lah. Dan banyak-banyak pick up line yang anda semua gunakan ni, pernahkah ada yang tersangkut? Ada ke tak ada? Ini macam cerita dalam-dalam ni. Korek ni. Betul nak jawab ke betul? Siapa nak jawab? Patul. Buat masa sekarang ni tak ada lagi yang sangkut lah. Tapi on the way sangkut insyaAllah. Kita doakan yang terbaik lah. Moga sangkut teruk lah ya. Saya minat lah dengan 7 orang ni sebab kalian adalah cerminan kepada realiti, bukan? Bukan cerminan pada saya sebab dia kata saya buaya tadi. Kalian adalah cerminan kepada realiti kehidupan di kampus tau. Sebab memang 7 orang ni mewakili karakter-karakter yang ada di kampus kan. Ada seorang yang macam kena serius bawa tapi sebenarnya dia kelakar. Ada yang macam pecah, ada yang macam pendiam, nampak macam nerd baik tapi rupanya kelakar boleh try Sofia. Berkati yang bagi panggil nerd ya. Okey, alang-alang tu apa ucapan untuk semua peminat-peminat anda di TikTok dan juga kini di Malaysia hari ini. Silakan. Saya ya. Okey, ucapan untuk semua. Terima kasih kepada semua yang telah menyokong kami sebab tanpa kalian takkan ada kami sini. And insyaAllah semoga kita sentiasa sebar sesama. Sekarang ni kan tengah musim pandemik dan semoga kita semua dapat sebar positive vibe pada semua. Kasha, silakan drama kita. Jangan nangis Syami. Senang je orang. Silakan. Kasha ada plannya ya, Kasha silakan. Kita sentiasa membawa moto untuk Mengah Holdings adalah Stop Toxicity, Spread Positivity. Ya, mantap. Kalian semua ni namanya Mengah Holding ya? Ya. No wonder lah saya tengah-mengah tergelak-gelak terkakak-kakak dengan kalian semua. Boleh. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you. Baiklah. So stop toxicity, spread positivity. Bagi kita positive vibes sampai pagi. Betul. Iqmal buat macam ni tadi Macam mana Iqmal? Dia tak nampak saya. Okey, tak apa. Okey, bye semua. Itu ada sisi lain lah kan. Kita meringankan fikiran kita. Apa salahnya kita memberikan konten-konten yang seperti ini di TikTok untuk menceriakan semua. Sangat menarik lah sebab itu nak larikan kita dah daripada apa saja yang melanda sekarang ini. Kita faham mungkin dunia pada ketika ini sedang tenat dan juga sedang berjuang. Tapi dalam masa yang sama kita perlukan juga mereka ini kan. Betul. Sebab inilah realiti. Sebab kehidupan mesti diteruskan juga. Dan dalam masa yang sama kita tak boleh lupa sebenarnya untuk bergembira, meneruskan kehidupan dalam kita enjoy kehidupan ini juga. Dengan berpada-padalah juga ya. Jaga pemikiran kita, kita seimbangkan perasaan kita. InsyaAllah kita akan terus kuat untuk mendepani hari-hari yang akan datang. Kita juga ucapkan terima kasih kepada semua. Meluangkan masa bersama kita di MHI dari Isnin sehingga ke Jumaat. Dan Isnin ini waktu yang berbeza pada ketika ini pada jam 9.30 pagi tapi semangatnya masih lagi sama. Betul. Keceriaan yang kami ingin. Hai. Bawa Aina ke? Aina Jo, aku suka sama kamu. Wow. Sabar bakau. Nama awak Kina. Saya nak tanya satu benda lah. Kenapa awak tak tidur lagi? Bagi saya. Girl, is your name Mira? Because you looks like a miracle to me. Fatihah. Oh, Fatihah. Lagi sekali awak tinggalkan saya. Geng. Asal. Al-Fatihah. Olah, nama awak Amar ke? Sebab Amar dia kata Senyumanmu. Hai, nama awak Lokman ke? Look man, I think I'm falling in love with you. Hai Mal. Malas ah. Handsome sangat. Awak kasyang jangan risau sebab awak kasyayangan saya. Nama awak Aiman kan? Hai, mantap lah kau ni Jang. Awak? Nama awak Fatul ke? Saya nak pesan, jangan lupa tolong senyum sikit.
Sila nama. Go, let's go. Nama awak Mia ke? Sebab Mia he hajma nega seorang pencipta. Hai, nama awak Yaya ke? Sebab Ya, coklat. Sarang Hia. Hai, awak Nisha ke? Cik senyum sikit. Nisha yang ni.